Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi dan Puan Pengerusi Majlis. Pertama sekali saya nak ucapkan saya mewakili My Angkasa Amanah Berhad mengucapkan terima kasihlah kerana sudi menjemput My Angkasa Amanah Berhad memberi sedikit taklimatlah berkenaan dengan produk dan juga syarikat kami. Dan sebelum saya mulakan, saya nak ucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada Datuk Haji Aziz Buda selaku pengerusi Koperasi Kospeta dan semua warga ahli lembaga koperasi serta perwakilan-perwakilan yang adalah pada hari ini serta tetamu-tetamu dan hadirin yang lain pada hari ini. Nama saya Halimah binti Ismail daripada Unit Pembangunan Perniagaan My Angkasa Amanah Berhad. Dan slot saya ni kena bagi kepada dua, yang mana yang slot pertama adalah more to peluang perniagaan dengan company kami lah, My Angkasa Amanah Berhad, manakala slot kedua more detail berkenaan dengan produk yang mana akan disampaikan oleh Puan Hadiatul Nazmilah daripada tim saya juga Pembangunan Perniagaan. Alright. Sebelum kita pergi berkenalan dengan produk-produk syarikat kami, suka saya nak perkenalkan dulu tentang syarikat kami dan juga barisan pengurusan lah. Alright, so My Angkasa Amanah Berhad ni adalah satu syarikat amanah yang telah didaftarkan di bawah Akta Syarikat Amanah 1949 lah. Dan actually kita sama sahaja seperti syarikat-syarikat amanah yang lain, seperti kalau tuan-puan pernah dengar macam Amanah Raya, As-Salihin Trustee Berhad, Rock Wheels untuk non-Muslim, dan kemudian kita ada juga UBB Amanah Berhad lah kalau pernah dengar. Cuma bezanya kita My Angkasa Amanah Berhad ni di bawah sektor koperasi yang mana dinaungi sepenuhnya oleh Angkasa lah. Dan bezanya cuma harga lah, harga dan juga servis lah. Itu beza antara company syarikat amanah yang lain lah. Dan seterusnya, so ini adalah struktur organisasi syarikat kami lah, yang mana kita adalah subsidiary kepada Angkasa sendiri dan kita ada 5 beradik lah. Kalau tuan-tuan boleh lihat di bawah tu, kita ada 5 adik-beradik dan antaranya adalah Angkasa Bina, di mana Datuk Haji Aziz adalah Executive Director My Angkasa Bina lah. Alright. Seterusnya, so ini adalah kita punya barisan ahli lembaga pengarah yang terdiri daripada 8 orang yang mana dipengerusikan oleh Yang Bahagia Datuk Haji Muhammad Ali bin Hassan. Mungkin sebahagian daripada tuan-puan pernah berjumpa dengan beliau di Wisma Angkasa. Ofis kita, ibu pejabat kita adalah di berhampiran sahaja dengan Wisma Angkasa, iaitu di Kelana Jaya. Dan kemudian kita ada juga timbalan pengerusi, iaitu Yang Bahagia Datuk Haji Kamaruddin Ismail, yang mana baru-baru ni suka saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua. Beliau telah dilantik sebagai ahli lembaga pengarah Ikatan Koperasi Kebangsaan di Sepanyol baru-baru ni untuk tahun 2022 hingga 2026. So beliau adalah salah seorang lah ahli lembaga pengarah kita, merangkap juga timbalan Presiden Angkasa lah. Kemudian kita ada juga barisan ahli lembaga pengarah yang lain yang mana terdiri daripada Datuk Hajah Noraini, pengerusi Japan Sabah, ahli lembaga pengarah Tuan Haji Sazali, iaitu pengerusi Japan Johor, dan kemudian kita ada juga Datuk Dr. Adnan yang mana adalah mantan CEO IKFIM kalau tuan-tuan pernah dengar. Kemudian kita ada juga Tuan Haji lah, Tuan Haji Abdullah, yang mana adalah orang industri lah, maknanya dia adalah mantan pengarah unit pusaka kecil. Dan kita ada juga Encik Darul Nizam, Encik Muhammad Darul Nizam, iaitu pengurus besar bahagian BPA, sektor kewangan di Angkasa sendiri. Alright, seterusnya, bercakap tentang produk peramanahan ni tak lengkap lah kalau kita tak ada komiti syariah lah. Sebelum sesuatu produk peramanahan dikeluarkan ataupun diimplementasikan, kita perlu melalui tapisan jawatan kuasa syariah lah, yang mana kita ada 3 orang ahli jawatan kuasa syariah, iaitu Tuan Haji Abdullah, Profesor Dr. Basri, iaitu Profesor di UNIZA, dan juga yang akhir sekali itu adalah Encik Ahmad Termizi,
iaitu peguam syara dan peguam bela, dan beliau mempunyai firma guaman sendirilah, iaitu Tekuan Tirmizi & Co. Alright, so kita juga mempunyai sijil pematuhan syariah lah untuk produk wasiat dan juga hibah. Alright, seterusnya ini di bawah ahli lembaga pengarah kita ada barisan pengurusan yang mana diketuai oleh ketua pegawai eksekutif ataupun CEO kita lah, iaitu Encik Fauzi Makdin. Saya percaya Datuk Aziz ni kenal sangat-sangat Encik Fauzi Makdin ni, mungkin biasa mengopi kan. Kemudian dibantu juga oleh pengurus besar iaitu GM kami Encik Ahmad Syarul Muhammad, dan sebenarnya CEO dan pengurus besar kita ni sebelum ni pernah bekerja di Amanah Raya lah, dan mereka mempunyai pengalaman berbelas tahunan dalam industri peramanahan ni, dan sedikit sebanyak pengalaman mereka di Amanah Raya ni dibawa dan diimplement ke dalam syarikat yang terkini iaitu My Angkasa Amanah Berhad. Dan kemudian di bawah mereka berdua kita bahagikan kepada 5 unit yang berbeza yang mana diketuai oleh pengurus yang macam tuan-tuan boleh lihat di sini lah. Kita ada unit pentadbiran dan akaun, unit hibah, unit pentadbiran pusaka, unit wasiat, dan saya sendiri dari tim pembangunan perniagaan. Pembangunan perniagaan ni dia more to untuk bagi talk, taklimat, kalau nak jemput bagi taklimat tentang produk wasiat dan sebagainya, boleh kontak kita punya tim lah. Dan juga untuk training, siapa-siapa nak jadi ejen, nak jual wasiat, boleh kontak unit saya lah. Seterusnya ini adalah kita punya sebahagian daripada pencapaian lah. Actually kita hanyalah baru 8 tahun dalam industri peramanahan ni. Orang kata kalau sekolah tu baru darjah 2, betul tak? Tapi saya suka nak share kita punya pencapaian yang agak membanggakan lah. Di mana kalau tuan-tuan boleh lihat tu di atas sekali tu, kita telah mendaftar setakat Disember 2021 sebanyak 170,000 wasiat. Dan wasiat ni sebenarnya adalah produk, maknanya orang kata gila produk lah. Dan yang paling banyak daftar wasiat ni sebenarnya ejen-ejen kita yang terdiri pada rakan niaga bank lah. Sebulan kita boleh capai 5,000 hingga 6,000 kes wasiat yang masuk daripada bank lah. Dan kemudian kita telah menguruskan sebanyak 560 kes lah, lebih daripada 560 kes by this June. Pusaka yang berjumlah lebih kurang 120 juta lah, 20 juta daripada nilai aset harga pusaka tersebut. Dan kita ada beberapa jenis rakan niaga lah. Kita ada bank, setakat ni kita ada 8 bank, dan yang terbaru baru-baru ni Bank Rakyat telah melancarkan kita punya produk lah. Sekarang tengah musim training diorang lah, kita round tour satu Malaysia untuk bagi training ke staff-staff mereka lah, staff-staff salesperson Bank Rakyat untuk jual produk wasiat lah, dan juga rujukan pusaka. Kemudian kita ada juga GSC. Setakat ini kita ada 4 GSC lah, iaitu PUNB, Mara, Tekun dan juga Pos Malaysia lah yang juga jual produk kita. Kemudian kita ada 27 konsultan yang terdiri pada syarikat-syarikat biasa. Kemudian kita ada 15 rakan niaga premium ataupun RNP lah kita panggil. RNP ni kita target nak capai sehingga 220 lah. Maknanya satu parlimen, satu rakan niaga premium. Dia rakan niaga premium ni actually seolah-olah seperti cawangan lah, tapi bawah sikit pada cawangan. Kemudian yang paling banyak sekali adalah koperasi. Kita ada setakat ini kita ada 36 buah koperasi yang telah menjadi rakan niaga kita. Dan paling banyak adalah di Johor lah, di Johor setakat ini. So sekarang kita tengah nak approach bahagian KL pula lah. Hospital lepas ni bolehlah daftar isi borang, daftar as rakan niaga dan ahli-ahli koperasi. Macam tuan-puan bolehlah jadi ejen untuk jual produk dan akan menyumbang komisen lah, pendapatan tambahan kepada hospital sendiri. Alright, seterusnya ini senarai rakan niaga strategik yang saya dah sebut tadi, itu 8 bank. Yang terbaru Bank Rakyat. Kemudian ini list rakan niaga koperasi lah. Tak tulis semua kat sini, dan paling terbaru baru-baru ini adalah Koperasi Wawasan Jemput Berhad. Dan hari Khamis baru ni saya baru pergi Kuantan dengan Puan Nazmin. Dia pergi ke Koperasi Sawit 10. Pun dah sign up lah jadi as rakan niaga kita lah. Seterusnya. Alright, so ini adalah kita punya produk dan servis yang kita sediakan. Kalau tuan-puan boleh lihat tu terbahagi kepada dua bahagian lah. Yang tulisan merah tu, yang atas sekali tu adalah
perancangan pewarisan ataupun kita panggil perancangan harta pusaka lah. Actually saya rasa agak weird sikit. Kita punya company ni orang lain jual emas lah, kopi lah, tiba-tiba kita jual yang melibatkan mahdi ni kan. Saya harap tuan-puan boleh ambillah sedikit sebanyak inputnya sebab saya percaya masih ramai lagi yang belum sedar tentang kepentingan perancangan harta pusaka. Okay? Dan actually perancangan pewarisan ataupun perancangan harta pusaka ni kita rancang maknanya sebelum berlaku kematian. Okay? Tapi pelaksanaan dia adalah selepas berlaku kematian. Di mana di bawah perancangan ni kita ada berbagai instrumen lah, antaranya wasiat, asas dan juga komprehensif, dan kita provide untuk Muslim dan juga non-Muslim lah. Ada setengah kompetitor kita macam Asalihin, dia hanya provide untuk Muslim je wasiat. Kalau Rockwills untuk non-Muslim. Tapi kalau Mat Angkasa Amanah Berhad ni kita ada jual dua-dua. Okay, cuma untuk non-Muslim kita panggil will lah. Will. Okay, kemudian kita ada hibah hartanah, hibah saham koperasi, amanah tunai, amanah takaful dan juga insurans. Ni amanah takaful dan insurans ni bukan takaful biasa tu, cuma dia amanah nanti kita akan tahu lebih detail lah daripada Puan Nazmin. Dan kemudian yang terbaru adalah amanah pusaka KEL yang mana baru saja dilancarkan pada tahun lepas lah, pada bulan Julai, amanah pusaka KEL. Okay, kemudian yang bahagian bawah tu adalah pentadbiran harta pusaka. Okay, pentadbiran harta pusaka ni berlaku selepas kematian lah. Kalau perancangan sebelum kematian, kalau pentadbiran harta pusaka ni selepas kematian. Okay, dan kita membuat pentadbiran harta pusaka sama ada klien tu pernah buat wasiat dengan kita ataupun tak pernah buat wasiat pun boleh, buat wasiat pun boleh. Maknanya kalau ada waris-waris anda yang dah meninggal, anda nak refer kes pusaka, nak suruh kita urus kes pusaka waris anda tu boleh, tak ada masalah. Walaupun dia tak pernah buat wasiat dengan Mat Angkasa Amanah lah, just refer dan kita akan uruskan daripada A hingga Z lah. Alright. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada Jelas Alright, seterusnya. Okay, ni saya nak share sedikit lah kerjasama sebagai rakan niaga Mat Angkasa. Ini antara aktiviti dengan koperasi yang pernah diadakan sebelum ni. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah model ataupun cadangan kerjasama lah. Okey, so kalau anda ataupun Kospeta sendiri menjadi rakan niaga, Kospeta akan memasarkan dan menyediakan perkhidmatan dan juga produk perancangan harta pusaka lah dan pentadbiran harta pusaka kepada masyarakat dengan harga yang sangat mampu milik. Kita antara penyedia produk peramanahan yang orang cakap harga tu mampu milik lah, affordable. Kalau macam wasiat baru RM500. Ini untuk wasiat asas ataupun wasiat komprehensif lah. Kalau ada setengah company tu dah sampai RM1,000 lebih dah. Lepas tu setiap kali nak buat pindaan ataupun nak declare harta, contoh tahun depan beli harta baru nak masukkan dalam wasiat tu, kena ada penambahan harga. Maknanya ada hidden charge lah. Tapi kalau Mat Angkasa tak ada. Okey, kemudian secara tak langsung apabila Kospeta menjadi rakan niaga kita akan bagi komisen lah. Kita akan bagi suatu komisen untuk Kospeta. Okay. Dan seterusnya menawarkan dan membuka peluang pekerjaan lah untuk ahli-ahli koperasi menjadi ejen menjual produk dan perkhidmatan kita, termasuk anak-anak ahli koperasi lah, dan boleh jual bukan saja kepada ahli koperasi tapi kepada orang ramai jugalah. Alright, seterusnya. Okay, so ni antara yang apa yang anda akan peroleh lah bersama kami. Okay, training berterusan. Once kalau Kospeta dah sign up sebagai rakan niaga kita, siapa ejen ataupun staff yang nak jual produk tu kita akan bagi training lah. Kalau online biasanya 3 hari lah, 3 hari, dan akan diberi e-sijil ataupun e-certificate dan juga ID ejen. Kemudian kalau onsite biasanya 2 hari lah, 2 hari training. Okay, commission of course menarik lah, kita akan tawarkan yang menarik dan kita boleh runding. Kemudian ada flyers, sokongan rakan niaga premium. Dan kalau anda nak buat appointment dengan klien, anda baru-baru ni belum tak boleh nak explain dengan lancar lagi tentang produk wasiat contohnya, so boleh contact kita lah untuk kita attend bersama. Alright, seterusnya. So ni yang saya dah sebut tadi, harga produk wasiat kita RM500. Okay, bayaran hanyalah sekali seumur hidup. Okay, dan harga pindaan adalah percuma. Pindaan ni bermaksud kita declare lah harta kita untuk menjadikan daripada wasiat asas tu kepada wasiat komprehensif, dan hanyalah secara
online saja. Kita ada sistem kita yang namanya WAIS lah. WAIS bila dah didaftarkan penuh, kita akan bagi ID kepada klien ataupun pewasiat tu untuk dia login ke dalam sistem WAIS tu dan buat pindaan. Maknanya dia boleh declare harta dia, dia boleh senaraikan harta dia. Contohnya rumah nak bagi kat isteri 100%, kereta nak bagi kat anak sulung, macam tu. Itu kita panggil sebagai pindaan lah. Dan boleh listkan juga senarai hutang kita dalam sistem online tu. Selain daripada pesanan kewangan ataupun tentang aset, kita boleh juga bagi pesanan seperti nasihat dan sebagainya lah dalam sistem WAIS itu tu. Okey, itu kita panggil sebagai pindaan lah. Okey, kemudian untuk fee pentadbiran pusaka, berwasiat ataupun tak berwasiat sebenarnya tu hanyalah 2% daripada nilai harta pusaka terkini. Okey, contohnya aset anda total semua sekali, rumah campur tanah campur kereta 1 juta. So charge kita adalah RM20,000 lah, sebab 2% kan daripada nilai harta selepas berlaku kematian. Okey, tapi kita tak ambil secara langsung lah, kita ambil progress by progress. Dan ini adalah antara yang terendah lah dalam pasaran. Okey, sebab ada setengah kompetitor tu dia start dengan 5%. 5% untuk RM25,000 yang pertama. Okey, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang rendah 1.8%, tapi selagi pentadbiran harta pusaka tu tak selesai, contohnya mengambil masa sehingga 3 tahun, setiap tahun tu dia ada charge lain pula. Tapi kita tak, kita 2% tu flat rate lah. Alright, itu antara kelebihan kita punya produk lah. Okey, seterusnya. Alright, so ni sedikit simulasi lah tentang perkongsian keuntungan wasiat. Saya tak letak semua produk lah kat sini, kita bagi contoh wasiat. Contohnya, okey, harga dia RM500. Okay, so My Angkasa akan ambil 25% sahaja. Kita ambil sikit je. Sebab apa? Sebab kalau Kospeta jadi rakan niaga, dia akan buat sales, buat marketing, cari klien, betul tak? So kita bagi lebih lah. Kita bagi 75%, iaitu RM375. Senang kan? Senang-senang dia dapat komisen dan pendapatan tambahan lah. Sebab nak jadi rakan niaga ni tak perlu bayar fee penyertaan ataupun fee pendaftaran. Okey, dan kemudian training pun percuma. Okey, manakala untuk contoh bagi fee pentadbiran pusaka berwasiat, berapa pula komisen? So daripada 2% yang kita charge tadi, kita bagi kepada Kospeta 10%. Ni kurang sikit. Kenapa? Sebab proses pentadbiran pusaka tu My Angkasa yang akan buat sepenuhnya daripada A to Z. Nak pergi mahkamah, nak ambil keterangan probate, nak pergi JPJ, tukar nama kereta dan sebagainya tu kita yang buat lah. Tu termasuk kos-kos lah. That's why kita bagi kurang sikit kat situ. Tapi Kospeta senang kerja lah, orang cakap senang kerja, just refer je case, cakap klien ni ada waris sudah meninggal, nak kita uruskan pentadbiran atau pusaka, macam tu saja. Alright, seterusnya ini perkongsian komisen untuk salah satu produk kita, iaitu yang saya cakap baru dilancarkan tahun lepas tu, iaitu Amanah Pusaka Care ataupun APC. Okay, APC ni dia actually kena bayar bulanan lah. Tadi saya ada cakap 2% adalah charge pentadbiran harta pusaka, tapi kalau ikut realiti macam banyak waris yang tak mampu nak bagi wang tu kan, 2% tu kan. Macam kalau ada harta RM1 juta, 20,000 charge tu dia tak mampu nak bagi deposit dan sebagainya. Okay. Dan kemudian ada setengah tu dia tak ada saving account pun, dia ada harta tak alih macam rumah dan kereta. Jadi tak ada saving account. Untuk kita ambil progress by progress duit tu, kita kena tunggu proses pentadbiran harta pusaka selesai, baru cairkan harta, baru dapat duit tu kan. So kita buat satu solusi produk yang menyelesaikan masalah tersebut, yang mana kita buat Amanah Pusaka Care. Dan kita ada 3 package lah kat situ. Maknanya si pewasiat tadi, dia dah menabung siap-siap masa dia hidup untuk waris dia bayar kepada maknanya untuk bila waris dia refer kes pentadbiran pusaka tu, kita boleh ambil daripada tabung amanah ni lah. Terus okay, so package ada 3 jenis lah, RM30, RM40 dan RM50. Okay, so rakan niaga dan juga ejen lah, saya total up, maknanya anda akan dapat RM12, okay, RM13 dan RM14 ikut package tersebut. Dan komisen adalah selama 5 tahun. Berbeza sedikit lah dengan wasiat tadi, sebab wasiat bayaran sekali seumur hidup RM500. So Kospeta akan dapat sekali je lah, maknanya RM375. Tapi kalau APC ni dia akan dapat selama 5 tahun. Okay, itu sedikit sebanyaklah profit sharing kita kalau jadi rakan niaga kita lah. Alright, seterusnya. Okay, dah habis dah part saya. Ada soalan tak berkenaan dengan model kerjasama ni? Tak ada?
Okay, kalau tak ada, mungkin kita boleh proceed lah untuk slot seterusnya berkenaan dengan produk. Okay, saya jemput Puan Nazmi lah, Puan Adatul Nazmi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang ada dalam Dewan Ballroom ni. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Aizatul Nazmi binti Azizat daripada My Angkasa Amanah Berhad. Slide tadi. Jadi tadi Puan Halimah ada terangkan berkenaan dengan kelebihan bila mana koperasi menjadi rakan niaga di My Angkasa. Jadi part saya lebih kepada untuk produk dan juga kepentingan kenapa kita perlu berwasiat. Jadi kalau ikutkan sebenarnya semua orang mampu membuat wasiat, sama ada kita kata tinggal di mana sekalipun, tak ada masalah. Dan saya nak tuan-tuan perempuan fikirkan sekejap, orang kata ambil masa 2 minit sebenarnya kenapa kita perlu membuat perancangan terpusaka masa kita masih hidup. Pertama sekali kata kepada skrin yang ada dalam ballroom ni, first kali kena fikir, siapa wasi anda? Wasi ni maksudnya siapa yang akan jalankan tugas-tugas pentadbiran lepas kita meninggal dunia nanti. Maksudnya adakah isteri kita, suami kita ataupun anak-anak kita yang akan pergi lalu proses-proses melibatkan mahkamah syariah nak dapatkan sijil faraid, kemudian nak pergi mahkamah tinggi nak dapatkan surat kuasa mentadbir, ataupun nak pergi kepada pejabat tanah, nak pergi kepada JPJ dan kemudian nak keluarkan duit daripada bank. So siapa yang ada kepakaran, yang ada ilmu untuk menjadi wasi, itu satu. Dan untuk non-Muslim pun kena fikirkan juga, sebab bila mana berlakunya kematian, execution tu, pelaksanaan tu sama saja. Cuma untuk yang non-Muslim ni dia tak melibatkan mahkamah syariah, dia terus melibatkan mahkamah tinggi. Cuma beza dia untuk kita sebagai seorang Muslim di Malaysia, ada 2 bidang kuasa berbeza, iaitu mahkamah syariah dan juga mahkamah tinggi. Jadi kena fikirkan sekejap siapa yang akan uruskan semua hal-hal dokumentasi masa tu. Dan yang kedua, bagaimana dengan hutang anda? Cakap pasal hutang ni pun sensitif juga. Hutang dunia, hutang akhirat. Ramai orang kita, lebih-lebih lagi orang Islam, dia fikir bila dia meninggal dunia, hutang akan terkubur sekali. Tapi sebenarnya tidak. First yang akan kejar kita ialah income tax. Income tax akan kejar kita untuk minta apa-apa penalty ke, minta apa-apa cukai yang tak terbayar. Jadi orang kata dekat situlah hutang ni dah mula mencari kita. Dan kemudian hutang dunia, kita tahu hutang dunia ni ada dalam rekod. Contohnya hutang kad kredit, personal loan, rumah, kereta, tak ada masalah. Tapi hutang akhirat, hutang akhirat ni pun ramai yang tak tahu sebenarnya. Hutang akhirat ni sebagai contoh, zakat. Kemudian kalau kita tak sempat pergi haji, so family kita akan bayarkan pada haji tu. Dan yang ketiga, biasanya kita orang perempuan masa bulan Ramadan tak puasa penuh. Jadi ganti tak puasa pada bulan-bulan yang akan datang tu. Dan seterusnya yang paling orang kata terakhir, pada suami jelaskan tak tuntutan orang kata nafkah kepada isteri dengan sebaik mungkin. Jadi sebagai seorang Islam kena faham bila mana kita meninggal dunia, bila mana ada hutang yang masih belum diselesaikan oleh family kita yang masih hidup tu, roh kita akan tergantung. Jadi inilah dia fungsi sebenarnya kenapa kita perlu merancang hati kita. Kita boleh bagi tahu sebenarnya apa hutang-hutang kita ada dan macam mana cara nak selesaikan hutang-hutang tu. Dan yang seterusnya, ramai orang nak buat sedekah, ramai orang nak sebut wakaf, nak wakafkan tanah, nak sedekahkan rumah dekat rumah anak yatim. Tapi sedar tak kita dalam wasiat, di mana kita berwasiat 1/3 daripada harta kita boleh bagi kepada bukan waris faraid. Maksudnya kita boleh bagi kepada sedekah dan juga wakaf. Jadi nakkan pahala yang berkekalan ni, kalau boleh seelok-eloknya buatlah satu arahan dalam wasiat tu. Nak buat sedekah dekat mana? Macam musim haji ni, ramai klien saya yang buat sedekah. Orang kata nak buat sedekah untuk pembinaan masjid dekat Kemboja, pembinaan surau dekat Kemboja. Kita boleh uruskan kalau kita menjadi wasi. Dan seterusnya, kebajikan dan juga pendidikan anak kesayangan anda. Pernah tak anda terfikir kalau anda kata ada anak yang bawah 18 tahun? Kalau kita meninggal dunia, ada anak kecil, macam mana? Sebab anak kecil tu tak boleh pegang apa-apa harta. Nak buka akaun pun tak boleh, kena mak ayah dia yang bukakan akaun. Nak mentadbir harta, lagilah tak boleh. Jadi bila mana kita berwasiat, kita boleh bagi tahu pemegang amanah untuk anak ni siapa. Suami biasanya akan lantik isteri sebagai
penjaga harta untuk anak tu. Dan isteri akan kelantik juga suami dia ataupun adik-beradik dia untuk jadi penjaga harta sampai anak tu umur 18 tahun. Okey. Dan mungkin di kalangan kita ni ada yang mempunyai anak angkat. Jadi anak angkat dalam faraid takkan dapat apa-apa sebab dia bukannya golongan keturunan kita. Jadi anak angkat ni sayang macam mana pun takkan mendapat apa-apa. Tetapi kalau kita rancang harta kita sekarang ni masa kita masih hidup, dalam wasiat 1/3, maksimum 1/3 kita boleh bagi kepada anak angkat. InsyaAllah tak ada siapa yang boleh mencabar. Okey. Dan seterusnya kena fikirkanlah kelangsungan hidup pasangan yang kita akan tinggalkan nanti. Suami kita macam mana, isteri kita macam mana. Cukup tak dengan apa yang kita tinggalkan ni untuk dia bayar hutang-hutang kita, anak-anak semua nak membesar, macam mana, cukup tak untuk kelangsungan hidup mereka. Jadi tuan-tuan perempuan, cukup 2 minit ni sebenarnya anda dah kena fikirkan sekarang. Siapa wasi akan jalankan tugas-tugas pentadbiran yang nak mana melibatkan mahkamah syariah, melibatkan mahkamah tinggi. Dan kemudian fikirkan juga hutang-hutang yang kita ada. Fikirkan juga tentang family yang akan ditinggalkan. Ini sesuatu yang perlu kata kita ambil secara serius sebenarnya. Okey, seterusnya. Okey, bercakap tentang wasiat, bercakap tentang produk wasiat. Okey. Jadi di My Kasih Amanah Berhad, saya nak anda semua sedia maklum bahawa kita menawarkan 2 servis, wasiat Islam dan juga wasiat konvensional. Wasiat Islam ni semua sedia maklumlah bahawa wasiat untuk orang Islam lah, okey, yang berharga RM500. Dan wasiat konvensional pula untuk kawan-kawan kita yang non-Muslim, harga dia pun sama juga RM500. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan wasiat? Ramai orang suka sebut pasal wasiat, nak buat wasiat lah, dan banyak juga sebenarnya salah faham berkenaan dengan wasiat. Tak payah buat wasiat lah, faraid dah ada. Tak payah buat wasiat lah, buat hibah pun dah cukup dah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, berbeza setiap satu kata penyelesaian pusaka di Malaysia ni. Wasiat lain, harta sepencarian lain, hibah lain. Jadi wasiat ni ikrar seseorang yang dilakukan ketika hayatnya, masa kita masih hidup, atas apa-apa harta dan juga kepentingannya untuk dilaksanakan bagi tujuan amal atau tujuan lain yang dibenarkan oleh undang-undang Islam selepas kematian. So maksudnya apa? Masa sekarang kita masih hidup, kita buat wasiat, dan bila mana berlakunya kematian, semua harta itu akan diberikan kepada siapa yang kita namakan dalam wasiat tersebut. Jadi kalau kita bagi kepada isteri, okey, isteri dalam faraid bahagian dia cuma 1/8 sahaja. Orang kata kalau sebuah rumah tu ibaratnya dia cuma dapat ceruk dapur je. Kan kecil sangat bahagian isteri 1/8, tapi itulah yang Allah dah tetapkan dalam surah An-Nisa. Faraid ni ialah ketetapan yang mana Allah dah bagi tahu dah bahagian untuk isteri 1/8. Itu kalau satu isteri. 2 isteri akan pecah 2, 1/16. 3 isteri 1/24. 4 isteri 1/32. Jadi makin lama makin kecil. Jadi orang kata kalau suami sedar bahagian isteri itu kecil, anda kata kalau nak bagi lebih kepada isteri 100% ke nak bagi 50-50 kongsi dengan anak-anak tu, dalam wasiat dah cara dia sebenarnya. Dan kalau ikutkan sebenarnya dalam wasiat pun banyak juga, banyak benefit, banyak kelebihan bila kita berwasiat. Boleh bagi tahu siapa waris yang kita ada, mention senarai kat apa hutang kita ada, apa harta kita ada pun tak ada masalah. Harta yang dalam hutang pun kita boleh masukkan juga dalam wasiat. Okey. Dan kemudian wasiat konvensional ni, dia untuk kawan-kawan kita non-Muslim ni, dia tak ada faraid, dia ada akta pembahagian 1958. Untuk kawan-kawan kita yang kata yang non-bumi ni, dia agak straightforward, senang je. Kalau berlaku kematian, bawa je dokumen wasiat di mahkamah tinggi untuk dapatkan surat kuasa pengadil. Tak perlu lalu banyak-banyak proses. Okey, seterusnya. Okey, sebenarnya banyak kelebihan bila mana kita berwasiat sebenarnya. Tapi kalau ikutkan, saya bawa 5 kat sini. First kali bila mana kita berwasiat, kita secara automatik dah melantik wasi ataupun pentadbir yang akan jalankan tugas-tugas pentadbiran itu lepas kita meninggal dunia. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, masalah utama orang Islam di Malaysia ni, harta kita terbeku sebanyak 60 bilion, 70 bilion. Itu sebenarnya bukan salah faraid. Ramai yang kata, kenapa terbeku lagi harta kita sedangkan faraid itu dah ada? Tapi sebenarnya bukan salah faraid. Yang menjadi masalah punca banyaknya harta kita terbeku sebab family kita tak tahu nak uruskan pusaka tu. Dia tak tahu nak pergi pejabat tanah galian ke, pejabat tanah daerah ke, nak pergi pejabat pusaka kecil ke, dia tak tahu nak urusan.
Itulah punca dia, bila mana anak-anak kita nak ambil cuti kerja pun susah, nak kena travel sana sini pun susah. Last-last dia biar je kes mak ayah dia macam tu. Itu punca harta masa terbeku sebenarnya. Dan satu lagi, bila mana melibatkan kos, tak semua orang mudah keluarkan RM1,000 on the spot. Sepanjang 12 tahun saya pengalaman ni, saya tengok orang kita kalau berlakunya kematian, minta duit sesama family, adik-beradik nak mulakan pusaka ni. Walhal nak dapatkan RM1,000 di situ pun susah. Jadi orang kata benda ni memang realiti. Memang sekarang kita masih hidup, kita ada kuasa untuk keluarkan duit dekat ATM, nak orang kata nak jual rumah, jual kereta. Tapi bila mana berlakunya kematian, memang banyak sangat cerita dekat Tuan. Kalau saya boleh bawa anda dalam industri ni, memang sangat-sangat orang kata berbeza lah dari apa yang anda nampak sekarang. Lepas berlakunya kematian melibatkan pusaka, sangat-sangat berbeza. Dan seterusnya, bila mana ada wasiat, kita dapat senaraikan apa harta dan juga waris. Siapa yang kita nak bagi dalam wasiat tu? Nak bagi macam mana? So, dalam wasiat kita boleh bagi kepada apa hasrat kita nak bagi. Nak bagi lebih kepada anak perempuan, boleh, tak ada masalah. Nak bagi kepada sedekah pun boleh juga. Semua tu hasrat kita sendiri. Dan yang ketiga, senaraikan apa hutang-hutang kita ada. Saya pernah jumpa klien saya baru-baru ni, dia masukkan hutang saman polis trafik dalam wasiat. Bayangkan, saman polis trafik pun dia masukkan juga dalam wasiat. Padahal itu tanggungjawab dia sebab masih hidup, kena bayar hutang tu. Tapi dia rasa macam tak apalah, dia nak anggap sebagai hutang, dia masuk dalam wasiat. Dan saya pernah jumpa hutang PTPTN, hutang MARA, hutang parking majlis bandaraya di tepi jalan tu. Semuanya orang kita masukkan dalam wasiat. Bayangkan. Orang kita ni, apa yang saya tengok 12 tahun dalam industri ni, bukan dia kaya dengan harta je, tapi dia kaya juga dengan hutang. Dan dia kaya juga dengan rahsia. Rahsia tu memang sangat-sangat susah lah. Kadang-kadang tanya pada anak, okey, cik tahu tak, apa ada tak lagi harta yang mak ditinggalkan? Tak tahulah. Lepas tu bila kita buat carian rasmi dengan Pejabat Tanah Galian, kita tengok ada lagi 2 rumah tak masuk dalam wasiat sebab anak tak tahu. Mak dia rahsiakan daripada family dia. Itu yang masalah. Sebab bagi saya sebenarnya, kalau boleh di mana kita berwasiat, bagi tahu jujur kepada diri sendiri apa yang kita ada, apa harta kita ada, apa hutang kita ada, untuk memudahkan urusan pusaka. Dan seterusnya, boleh sampaikan hasrat dan juga pesanan terakhir dalam wasiat. Pesanan terakhir tu yang paling saya suka lah. Saya suka baca bila mana ada kematian, saya pergi kepada rumah waris untuk buat pembacaan wasiat. Kadang-kadang ayat ni sangat menyentuh hati. Sebagai contoh, jagalah hubungan sesama adik-beradik, jangan tinggalkan solat, sedekahkan Al-Fatihah untuk mak, jangan lupa bersedekah. Jadi kita boleh tinggalkan pesanan terakhir macam tu dalam wasiat kita. Okay, so untuk yang non-Muslim pun ada juga pesan terakhir dia. Buat charity dekat church ke apa ke, boleh masukkan semua dalam wasiat, tak ada masalah. Alright. Dan seterusnya, percayalah bila mana ada wasiat, anda semua sebenarnya dah memudahkan dan dah cepatkan kes ataupun proses pentadbiran harta pusaka. Sebab realiti di Malaysia nak uruskan pusaka tak semudah yang disangka, tak semudah macam dalam TV. Pergi je bank dapat duit, bawa CJ nikah, bawa CJ mati, bawa IC mati dapat duit. Tapi sebenarnya tak. Jadi kalau ikut kepada pengalaman saya, kalau sekadar ada satu rumah, satu kereta, sebiji motor, ada bank account sikit-sikit ni, itu pun akan ambil masa lebih kurang dalam setahun lebih. Kalau anda kata dapat kerjasama waris, maksudnya apa? Kalau kita pergi rumah waris, semua dapat berkumpul elok, tak ada masalah. Tiba-tiba ada pula yang kata, Cik Nazmi, abang saya tak dapat datang hari ni, macam mana nak buat? Boleh tak saya wakilkan abang saya bagi tahu, okey, semuanya okey. Boleh tak saya behalf abang saya? Tak boleh. Dan anda kata kalau family tu jauh sekalipun, kita akan buat Zoom meeting untuk tanya setiap seorang tu semua macam mana, setuju ataupun tak, semua sedia maklum tak apa harta peninggalan si mati ni. Jadi tuan-tuan puan bayangkan kalau anda kata satu keluarga pun masalah, maksudnya anak-anak tak dapat berkumpul. Kalau 2 keluarga pun masalah, lebih masalah lagi. Saya pernah jumpa baru ni di Pahang, 2 keluarga, anak dapur A tak boleh jumpa anak dapur B. Jumpa je bergaduh, jumpa je masam muka. Masa tu nak buat pembacaan wasiat tu, arwah ayah dia. Arwah ayah dah meninggal bulan 2, sampai sekarang tak selesai lagi, tak buat apa-apa proses lagi pun.
Sebab family tak bersatu. Jadi apa yang saya nampak orang kita, bangsa saya sendiri, bila mana berlaku kematian, dia sedih tu sekejap je. Tapi lepas tu dia akan ada masalah-masalah lain yang dia pun tak dapat nak selesaikan. Dia ada masalah emosi, dia ada masalah tak boleh bagi kerjasama, dia tak boleh nak bagi orang kata duit macam mana yang diperlukan untuk mulakan proses. Tapi untuk kawan-kawan kita bangsa lain ni, saya nampak kita sama tu okey. Ini orang kata pengalaman saya di Mak Kasa sendiri sebenarnya. Kalau ikutkan sebenarnya beza sangat bila mana ada wasiat dan juga tanpa wasiat. Kadang-kadang harta tu tak banyak pun, tapi sebab tak dapat kerjasama waris, itu yang menjadi lama. Okey, seterusnya. Okey, jadi apa sebenarnya kelebihan dengan orang kata bila mana buat wasiat dengan Mak Kasa ni untuk Muslim dan juga non-Muslim? Harga kita seperti tadi yang Puan Halimah bagi tahu RM500 saja, dan kemudian bayaran semua hidup, one stop center. Maksudnya anda buat wasiat dengan kita akan simpan wasiat yang original tu, dan kemudian bila mana tuan-tuan perempuan dah tak ada, kami akan laksanakan wasiat tersebut. Kami akan mulakan semua proses pusaka tu. Anak, isteri dan juga suami cuma duduk saja di rumah, tak perlu buat apa-apa. Bila kita panggil call, bila kita panggil meeting, datang office kita boleh, nak kita datang ke rumah anda pun boleh, tak ada masalah. Okey, dan kemudian pindaan wasiat percuma. Sekarang ni cuma ada Myvi contohnya. Bulan depan beli Honda. So nak masukkan Honda tu dalam wasiat percuma, tak ada apa-apa bayaran sekalipun, tak ada had limit pun. Okey, so itu antara kelebihan kita lah. Dan semua ni boleh dibuat melalui sistem online kita. Cukup ada internet, boleh ubah, tak ada masalah. Okey, dan seterusnya fee pentadbiran tadilah pusaka 2%. Di mana berlakunya kematian, bukannya sekarang. Okey, seterusnya. Okey, dan tuan-tuan perempuan juga akan mendapat wasiat salinan. Maksudnya anda akan sign 2 dokumen, asal dan juga salinan. Asal Mak Kasa akan ambil dan anda akan simpan yang salinan. Dan kemudian anda akan terima satu SMS yang mengatakan dokumen anda dah selamat terima oleh Mak Kasa, dan anda dah boleh gunakan username dan juga password ni untuk login dalam sistem WAIS kita tadi tu. Dan anda juga akan terima satu kad wasiat. So kad wasiat ni kalau boleh simpan dalam wallet, sebab bila mana berlakunya apa-apa emergency, kebanyakan waris akan buka wallet untuk tengok kad ATM ke apa ke. Jadi pada masa tu orang tahulah yang anda ada buat wasiat dengan Mak Kasa. So tak adalah pergi ambil raya ke, pejabat tanah ke, pejabat sekecil dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya lagi. Okey, dan selain daripada wasiat yang saya open sikit, saya share sikit 10 minit je lebih kurang. Ada juga kalau dia kata ada nak hibahkan cash. Kalau dia kata ada tak orang kata produk yang boleh hibahkan cash kepada anak-anak, contohnya anak-anak masih kecil nak hibahkan wang tunai kepada family kita. Boleh, tak ada masalah, melalui amanah tunai corporate dan juga individu, ataupun commercial name dia si amanah. Seterusnya. Okey, jadi amanah tunai individu ni orang kata bila mana anda dah masukkan duit dalam tabung amanah ni, tak ada siapa boleh kacau, tak ada siapa boleh kontes. Maksudnya tak ada siapa boleh mencabar lagi. Ini satu kelebihan dia. Biasanya klien saya kalau dia ada semua anak perempuan, dia takut adik-beradik dia dapat bahagian pusaka tu, dia nak bagi lebih kepada anak perempuan, dia buat dokumen ni, amanah tunai individu. Dia letak RM5,000 contohnya dalam akaun amanah tunai ni. Jadi bila mana dia meninggal dunia, hanya anak-anak saja yang akan dapat duit RM5,000 tersebut. Tak ada siapa boleh kacau pembahagian yang dalam amanah tunai ni. Ini satu kelebihan dia. Dia berbeza dengan wasiat, dia produk yang lain. Okey, seterusnya. Okey, untuk amanah tunai corporate pun ada juga. Sekiranya kalau setakat ni untuk amanah tunai corporate ni, banyak klien kita terdiri daripada masjid dan juga surau. Kebanyakan mereka ada tabung-tabung wakaf. Jadi mereka minta Mak Kasa bertindak sebagai pemegang amanah. Jadi bila mana ada apa-apa program berkenaan dengan komuniti masjid dan juga surau tu, dia minta untuk kita salurkan duit tu, keluarkan duit untuk kegunaan mereka, kita boleh buat, tak masalah. Okey, seterusnya. Okey, dan kita ada juga satu produk iaitu amanah takaful dan juga insurans. Sekarang ni ramai orang dah ada kesedaran tentang takaful dan juga insurans. Dan anda mungkin sedar bila mana berlakunya kematian anda, pampasan yang akan diterima oleh family kita tu besar, lebih kurang dalam 1 juta ataupun lebih 1 juta. Jadi kalau ikutkan sebenarnya kita boleh buat hibah dengan takaful provider tu, contohnya Prudential ke, AIA ke, tak ada masalah. Tapi anda kata kalau kita bagi hibah kepada orang tu seorang, takut dia tak boleh mentadbir harta tu dengan baik.
Kita nak dia jaga RM1 juta tu kalau boleh berterusan sehingga 50 tahun contoh dia. Tapi takut kalau dapat dia duit tu dekat orang tu, tiba-tiba beli Ferrari pula ke, beli rumah sebiji pula. Jadi orang kata tak dapat nak menjaga kelangsungan duit tersebut. Jadi melalui amanah takaful dan juga insurans ni kita boleh buat produk macam tu. Seterusnya, jadi sekiranya anda ada pampasan takaful ataupun insurans, boleh membuat hibah takaful dan insurans dengan MyKasa Amnah Berhad. Jadi kita boleh bantu anda boleh bagi apa-apa arahan untuk nak bayar hutang ke, nak bagi kepada anak yang masih lagi kecil ke dalam produk amanah takaful dan juga insurans ni. Harta yang ada cumalah orang kata yang diperlukan cuma takaful dan juga insurans saja. Untuk cash boleh dibuat untuk amanah tunai begitu. Alright, seterusnya. So yang paling famous sekali di MyKasa ialah hibah. Ramai orang nak buat hibah, cuma mungkin orang tak tahu sebenarnya konsep sebenar hibah ni macam mana. Jadi di MyKasa kita ada satu produk kita panggil produk hibah hartanah, khas untuk rumah dan juga tanah. Tapi tak semua harta kita boleh masukkan dalam hibah hartanah ni. So sebut je hartanah maksudnya rumah dan juga tanah, tapi dengan syarat perlu habis bayar, tak ada apa-apa hutang atas rumah tersebut. So baru kita boleh buat hibah. Seterusnya. Jadi next stage. So bila mana anda masih hidup, anda sebagai pelanggan, anda akan melantik MyKasa Amnah Berhad sebagai pemegang amanah. Dan kemudian melalui hibah ni juga, apa yang anda hibahkan kepada orang tersebut, hanya orang tu saja yang akan dapat. Tak ada siapa lagi boleh konteks, boleh mencabar. Ini satu kekuatan hibah berbanding dengan wasiat tadi. So kalau nak dapatkan keterangan lebih lanjut berkenaan dengan hibah ni, nanti boleh je kontak kami, tak masalah. Saya akan bagi nombor telefon in case kalau anda kata ada apa-apa keperluan lain ataupun persoalan lain berkenaan dengan hibah ni, boleh dia bertanya. Sebab hibah ni dia satu jangka masa ataupun satu produk yang memang kata memenuhi apa yang anda nak sebenarnya. Kalau ada rumah ataupun tanah yang dah habis bayar, seeloknya masuk ke dalam hibah untuk elakkan daripada berlakunya penentangan dalam wasiat. Seterusnya. Jadi kelebihan hibah hartanah sebenarnya banyak. Bila mana kita dah declare harta kita dalam hibah ni, sebenarnya banyak kelebihan dia. Dan ini antara kelebihan dia lah. So bila mana kita nak bagi hibah ni, kita boleh bagi kepada siapa kita nak bagi, tak ada masalah. Kita boleh bagi 100% kepada yang non-Muslim pun boleh, nak bagi kepada orang kata nak bagi kepada sedekah pun boleh juga, tak ada masalah. Jadi dengan syarat rumah tu perlu habis bayar, itu sahaja. Jadi kalau anda kata para suami dia sedar bahagian isteri cuma 1/8 dalam faraid, dalam wasiat, jadi kalau nak bagi lebih kepada isteri, yes, dia boleh buat hibah hartanah, tak ada masalah. Dan kita ada juga satu produk khas untuk koperasi, produk hibah saham koperasi. Yang ni pun orang kata sangat sesuai untuk para orang kata ahli-ahli dalam koperasi ni. Kalau ada dividen ataupun ada saham, sebelum ni kalau buat penamaan saja, tapi sekarang ni melalui hibah saham koperasi, anda dah boleh hibahkan saham anda tu dalam MyKasa Amnah Berhad punya produk. Jadi orang kata bila mana sebut pasal penamaan, kalau sebelum ni mungkin akan jatuh kepada faraid, tapi bila mana dah sebut pasal hibah, memang tak ada siapa boleh kacau lagi pembahagian dalam saham koperasi tersebut. So ini antara kelebihan dia lah untuk hibah saham koperasi ni. Orang kata kalau ikutkan setakat ni, alhamdulillah dah lebih kurang kita ada 35 koperasi yang berdaftar sebagai rakan niaga kita, dan alhamdulillah ada 15 koperasi yang dah buat hibah saham koperasi ni khusus untuk ahli-ahli dia. So bagi saya, tengok kepada undang-undang kecil anda, dan anda kata kalau semua okey, so boleh proceed untuk buat hibah saham koperasi. Seterusnya. Dan last sekali ambil masa 2 minit je, Amanah Pusaka Care. This one is the orang kata hot product dekat MyKasa. Sebab apa kita keluarkan produk ni? Sebab bila mana berlakunya kematian, kadang-kadang waris tak mampu nak bayar charge pentadbiran pusaka yang 2% tu, yang RM20,000 tu. So that's why kita keluarkan satu produk ni. Sekarang anda bayar caruman serendah RM30 setiap bulan sehingga umur 80, dan bila mana berlakunya kematian nanti, duit itulah nanti yang akan dibayar, yang akan digunakan untuk buat bahagian pentadbiran pusaka anda. So maksudnya sebelum RM30,000 tu akan diambil daripada harta pusaka anda. Maksudnya apa-apa harta yang anda ada. Itu bukannya prinsip MyKasa, itu prinsip di syarikat amanah lain juga. So saya nak anda semua faham, di MyKasa sebab kita nampak benda ni, bila mana kita minta deposit RM1,000 untuk mulakan proses, waris tak mampu nak bayar RM10,000 tu.
Jadi melalui produk ni orang kata dengan serendah RM30 anda bayar sehingga 80 tahun. So anda akan dapat satu orang kata jumlah wang amanah yang akan digunakan untuk urusan pusaka. So kita akan tengok nanti. Okay, next. Okay, so inilah dia orang kata definisi berkenaan dengan produk amanah pusaka care ni. So kalau ikutkan kita ada 3 package, iaitu RM30, RM40 dan juga RM50 bayaran sebulan. Dan RM30 tu cover untuk RM40,000, RM40 tu cover untuk RM50,000 dan RM50 tu cover untuk RM60,000. Dan yang paling bagusnya, anda kata kalau ada lebihan daripada RM60,000 tadi tu, duit tu nanti akan dihibahkan kepada siapa yang anda masukkan dalam surat ikatan amanah nanti. Jadi ini satu produk yang saya rasa macam alhamdulillah setakat ni Muslim dengan non-Muslim pun ramai yang subscribe produk ni. Sebab dia kata dia sedar kadang-kadang dia punya harta tu mungkin dia boleh tengok sekarang, mungkin dia tak banyak cash, dia banyak harta, dia banyak rumah, dia banyak tanah, dia banyak aset tak alih. Jadi nak cairkan harta tu akan ambil masa lama. Nak mulakan proses pusaka ni perlu ada duit. Jadi bila mana dia beli produk ni, insyaAllah dapat memudahkan bahagian untuk family nanti. Okay, seterusnya. Okay, so seperti mana yang anda boleh tengok di skrin, ini orang kata template ataupun flyers berkaitan dengan produk pusaka care ni. So banyak manfaat dia kalau anda semua boleh nampak dekat sini. So bayaran dia RM30 sebulan, anda akan dapat manfaat perlindungan RM20,000, kemudian RM40 sebulan RM40,000 dan RM50 sebulan RM60,000. Yang itu manfaat perlindungan tu khusus untuk nak selesaikan pusaka anda. Bukan kita akan bagi duit tu kepada anak anda, isteri anda, suami anda. Tidak. Duit tu nanti akan digunakan untuk urusan pusaka. Maksudnya tak perlulah dah susah payah nak orang kata nak jual harta ke, nak jual barang kemas ke, dah tak perlu dah. So dengan ada di produk ni, anda subscribe sekarang.